Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dulu lah majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ia akan pertama-tama sekali saya mengucapkan syukurlah pada ilahi kepada Allah SWT kerana kita ni masih lagi diberi kesempatan masa, masih lagi bernafas dan masih lagi punya waktu untuk kita memberi dan menerima manfaat daripada orang lain. Memandangkan Alhamdulillah setelah beberapa bulan, hampir sebulan setengah saya struggle dengan peperiksaan final dan sekarang ni tengah cuti SEM, ada bagi selama dekat 4 bulan juga saya kosong, betul-betul waktu kosong saya, dan saya bercadang untuk memanfaatkan waktu muda dan waktu kosong saya ni untuk memberi manfaat kepada kita semua. Dan saya juga meminta agar manfaat itu pun saya juga dapat. Maksudnya saya memberi dan menerima manfaat dalam masyarakat, insyaAllah. Okey. Jadi apa yang saya nak bincangkan pada hari ini mengenai tentang faham Islam dan faham Barat ni adalah sebuah tajuk yang mana kita tak pernah dengar pun, dan tajuk-tajuk macam ni jarang dibincangkan dalam peringkat ABIM dan PEPIA sendiri. Jadi adalah baiknya kalau kita menelaah ataupun membaca kembali buku-buku yang telah dikarang oleh Profesor Syed Nakib Muhammad Alatas lah. Jadi kalau saya nak kupas buku RUSM tu, Risalah untuk Kaum Muslimin, itu susah sebab bahasa yang digunakan oleh profesor ni sangatlah tinggi. Bahasa Melajunya sangatlah istilahnya tu dia tak boleh difahami secara sekali baca je. Kena ada orang yang terangkan. Dan hasil pembacaan saya ni sebenarnya saya bermula dengan galakan daripada sini-sini saya pada ABIM lah. Mereka menggalakkan saya supaya belajar untuk membaca buku yang agak sedikit berat supaya kita ni dapat memberi sesuatu ke dalam masyarakat. Okay, tambahan pula kita ni adalah salik, iaitu orang-orang yang menuntut ilmu ni. Salik ni tugas dia berat. Dia bukan setakat menuntut ilmu saja. Ilmu ni tak boleh disimpan. Dan ilmu ni tanggungjawab dia adalah untuk kita sebarkan. Okay. Dalam perbahasan dalam buku RUSM telah disentuh mengenai faham akal dalam Islam dan Barat. Dan benda ni telah disyarahkan oleh Dr. Muhammad Zaidi bin Ismail lah. Dan telah disemadikan dalam buku ini, Seminar Ta'dib Islami. Buku ni boleh cari dekat ABIM Press lah ada. Saya pinjam buku ni daripada Makatib ataupun daripada Perpustakaan Nabi Mesir sendiri. Dan bagi saya, Seminar Ta'dib Islami ni wajib ataupun untuk setiap ahli ABIM dan PEPIA sendiri, kita patut buka balik arsip buku-buku penulisan-penulisan sini-sini kita dalam ABIM, sebab yang berkaitan dengan pemikiran Islam ini adalah satu isu yang krusial, di mana hakikatnya, zahirnya pada waktu sekarang ini kita melihat bahawa kaedah berfikir Islam itu secara betul perlu ada supaya kita ni tidak terawang-awang dibawa oleh arus masa, oleh cara pemikiran yang baru, yang mana cara pemikiran yang baru ni tidak salah kalau kita terima, tapi salah kalau kita terima tapi kita rot ataupun kita cross pemikiran fundamental Islam yang asal lah. Setiap pembaharuan dalam Islam itu dibolehkan, tetapi dengan syarat mestilah dia tidak melampaui batas-batas yang telah ada dalam syariah. Okay. Saya nak cerita tentang buku ini. Saya mulakan dengan satu kenyataan yang dibawa ataupun yang dibaca oleh Profesor Syed Nakib Alatas sendiri. Okay. Dalam teks ataupun excerpt yang beliau tulis, beliau menterjemahkan akal itu ibarat penglihatan menerusi dua mata yang tilikannya telah diseimbangkan sehingga menjadi satu pandangan. Okay. Mata yang satu itu dia melihat satu yang zahir, dan yang satu lagi dia melihat satu benda yang batin. Dan keseimbangan pandangan mengenai yang zahir dan yang batin ini harus dituntut, kerana jikalau tiada demikian itu, maka pandangan yang terlihat nanti seperti pandangan yang buta sebelah ataupun juling. Kata Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin halaman 169. Okey, apa yang Profesor maksudkan di sini adalah kita ni sebagai manusia, kita diberi akal, kita diberi panca indera. Kita tak boleh melihat satu benda itu ataupun kita tak boleh melihat alam ini dengan mata akal sahaja. Kita melihat secara ratio, iaitu kita melihat secara yang zahir sahaja.
Tapi kita menafikan pandangan akal kita secara rohani. Dan kita tak boleh melihat akal itu secara rohani saja, iaitu kita melihat makna tersirat daripada apa yang kita lihat secara zahir pun tak boleh juga. Profesor Syed Nakib Alatas kata, kalau siapa yang melihat dengan salah satu pandangan mata ini, dia tak melihat dengan kedua-duanya sekali. Kedua-duanya perlu ada dan tak boleh digerakkan secara berasingan, tetapi dia perlu digerakkan secara bersama. Okay, pandangan mata zahir dengan pandangan mata batin. Alright. Jadi bila salah satu pandangan mata ini kita matikan fungsinya, maka pandangan kita ni akan buta ataupun juling. Maka terhasillah pemikiran yang tidak ada pengukuhan, tidak ada asas. Yang akhirnya pemikiran tersebut tak lama kemudian selepas itu dia akan merosot dan kemudian akan dia menjadi satu fitnah lah kepada masyarakat yang akan datang. Sebab itu inisiatif yang ambil oleh ABIM sendiri adalah mewujudkan seminar ta'dib al-Islami ini, di mana seminar ta'dib al-Islami ini tujuannya adalah untuk memberikan kefahaman Islam itu secara nyata kepada ahli-ahli ABIM sendirilah, khususnya dan umumnya kepada semualah kan, semua orang Islam, metodologi ataupun kaedah epistemologi dalam penyampaian akidah Islam itu secara benar sebagai da'i ini kepada masyarakat harusnya bermula pada macam mana. Lengkapnya daripada sejarahnya, metodnya, penguasaannya, kefahamannya, penguasaan ilmu kalam dan sebagainya. Dan sebagainya. Okey. Itu pengenalan secara ringkas mengenai konsep akal itu sendiri. Konsep hakiki melihat dunia. Okey, saya nak, boleh ke saya slow sikit suara sebab tengah azan masuk azan asar. Alright. Sebelum kita masuk ke dalam perbahasan yang lebih lanjut, saya rasa eloknya kalau kita mulakan dengan bacaan ayat Al-Quran lah. Saya nak salah seorang daripada kalian bacakan surah Al-Baqarah ayat 118. Boleh ke? Saya nak minta saudara Zikrun untuk bacakan. So, Zikrun ada ke? Kalau saudara Zikrun tak ada, Abang Irsyad boleh, Abang Irsyad? Irsyad? Oh, kalau tak ada juga, Abang Azhari boleh bacakan surah Al-Baqarah ayat 118. Yo. Yo, Assalamualaikum. Sorry tadi ada Aziz. Al-Baqarah ayat 118. Al-Baqarah ayat 118 Sekejap. Sorry tadi ada ni sikit. Sikit. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. صدق الله العظيم. Maksudnya dengan terjemahan. Alhamdulillah. Sorry pusing. Terjemahannya. Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad atau datang kepada kami sesuatu keterangan ataupun mukjizat. Demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka, hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sungguhnya kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dan yakin. Astagfirullahaladzim. Okay, terima kasih kepada Malaysia. Ayat Al-Quran di situ jelas menyatakan bahawa Allah ni dah bagi manusia akal, tapi manusia tidak mahu berfikir. Malah mereka mempersoalkan lagi akal itu dengan menyatakan bahawa kenapa Allah tak tunjukkan sahaja kekuasaan Allah kepada kita. Faham tak? No.
maka di situ konsep akal itu tidak digunakan secara baik. Right. Okay, satu perbezaan yang sangat penting, kita nak cerita tentang akar umbi perbezaan mengenai faham ilmu Islam dengan faham kebudayaan Barat dalam penggunaan istilah akal dan ilmu itu sendiri. Okey, meskipun pada umumnya seolah-olah orang Barat ini dan orang Islam ini melihat konsep penggunaan akal itu adalah sama. Sebagai contohnya, kita melihat akal itu secara nazari, iaitu penglihatan melalui panca indera kita, melalui cara kita berfikir, dan sebagai salah satu sumber untuk kita memperoleh ilmu melalui akal ataupun melalui panca indera yang kita nampak. Okay, dalam orang Barat, dia mengasingkan akal ini kepada dua bahagian. Yang pertama, akal ini bagi mereka terbahagi kepada yang pertama adalah kita panggil sebagai ratio, iaitu reason. Dia mencari satu asbab dan tidak memperkaitkan asbab tersebut dengan sesuatu perkara yang metafizik, iaitu satu perkara yang ghaib. Contohnya, kita melihat bagaimana hutan itu tumbuh. Okay, hutan itu tumbuh asasnya bermula daripada faktor kesuburan tanah, faktor kelembapan udara, faktor penerimaan taburan kadaran hujan. Maka cukup ketiga-tiga faktor ini ataupun ada faktor tambahan, maka terjadilah hutan. Tetapi kalau daripada segi sudut pandang akal yang kedua, iaitu akal intelektus yang mana Barat bawa, iaitu penyempitan ataupun intelektus ataupun intelligence ini ditafsirkan kepada satu metod cara berfikir yang mana kita mengasingkan perkara yang zahir itu, yang kita nampak nyata sekarang ini, dengan perkara-perkara yang rohani. Macam tadi, kita lihat hutan itu terbina atas wujudnya tiga faktor yang utama: kesuburan tanah, kelembapan udara dengan taburan kadaran hujan. Tapi kalau kita melihat daripada pandangan intelektus, pandangan rohani kita lihat siapa yang menyebabkan tanah itu subur, siapa yang menyebabkan udara itu lembap, dan siapa yang menurunkan hujan. Kita mempersoalkan setiap yang berlaku itu kepada satu sandaran, iaitu siapa yang mencipta, bahawa akal manusia ini terbatas kepada apa yang kita nampak, dan apa yang kita nampak itu kita tak percaya. Kita percaya kepada apa yang kita nampak. Right. Okay. Benda ini dah berlaku dalam masalah falsafah Yunani dan falsafah Romawi. Okay, bermula selepas beberapa ratus tahun masa kegemilangan falsafah seperti Aristotle dan Plato. Maka dalam zaman Aristotle dan Plato, orang-orang Yunani ini sudah mula tidak mempercayai dewa-dewa, kerana mereka melihat kalau betul dewa itu wujud, mana dia dewa? Kalau betul Zeus itu wujud, mana itu Zeus? Kalau betul Olympus itu ada, dekat mana Olympus? Sebab mereka tak nampak benda-benda yang disebutkan tadi ataupun hakikat ketuhanan itu melalui mata. Maka mereka menyampaikan hakikat zahir itu, bukan menyampaikan, mereka menerima hakikat zahir dan mereka menolak hakikat intelektus, iaitu pandangan rohani. Benda ini berlaku dalam masalah falsafah Barat pada zaman Aristotle dan Plato. Kemudian, tetapi sebahagian mereka masih lagi mempercayai bahawa Tuhan itu masih wujud. Zeus itu masih wujud, cuma kita nampak. Dengan kadar penyampaian ataupun macam mana, ilmu ketuhanan itu diturunkan melalui naratif penceritaan sahaja. Faham tak? Tanpa ada sumber dan dalil yang kukuh. Sumber dan dalil ada, tetapi dalam bentuk mitologis, dalam bentuk kita panggil sebagai daya kasih. Daya kasih ni adalah, ataupun love ni adalah asalnya daripada, contohlah, kalau macam budaya kita, jangan potong kuku waktu malam, nanti kahwin tua. Sebahagian orang percaya benda tu bawah sedar, padahal kalau ikutkan apa yang kita belajar dekat sekolah, apa yang kita belajar tentang kebudayaan orang Melayu, benda tu perkaitannya adalah tidak ada kaitan. Kenapa kalau potong kuku waktu malam ada dapat bala? Kita tak jumpa perkaitan yang begitu nampak lah, melainkan perkaitan-perkaitan dari segi kalau malam tu gelap, takut terpotong daging tu logik. Tapi kalau dari sudut akidah, benda tu tidak dapat dibuktikan. Maka naratif penceritaan Tuhan itu rosak masa wujudnya zaman Aristotle dan Plato.
Okay. Sebab waktu tu mereka sudah mula lemah hakikat pemahaman terhadap rohani dan mereka hanya melihat hakikat dunia ini melalui pandangan zahir sahaja yang nazari. Okay. Kemudian masuk pula kepada zaman Romawi Kristian. Okay, zaman Romawi Kristian ini adalah zaman di mana masyarakat Kristian pada asal permulaannya mereka ini menerima intellectus dan ratio terkesan dengan kebudayaan ataupun terkesan dengan pemikiran Aristotle dan Plato lah. Okay. Mereka menerima hakikat Yesus itu adalah sebagai anak Tuhan, tetapi tak boleh nak memutlakkan ataupun tak boleh nak bagi kuasa, tak boleh nak mengagungkan kuasa yang itu. Faham tak? Contohnya, okey, Yesus ini adalah Tuhan, tetapi dia juga manusia sama seperti kita. Maknanya kita samalah dengan Tuhan. Faham tak? Dia berlaku percanggahan di antara fahaman rohani dengan faham fizikal, sebab faham rohani ini dia lebih bersifat mutlak kalau nak dibandingkan dengan fahaman secara nazari, fahaman yang kita nampak secara nyata ni. Okay. Bila berlaku macam tu, bila diorang kata Yesus ni adalah sama dengan kita, manusia sama dengan kita, maka Yesus ni perlu di-crucify, perlu di-crosskan supaya dosa seluruh umat manusia ni diampunkan apabila Isa itu disalib. Maksudnya, kalaulah Tuhan pun disalib, maka macam saya cakap tadi, tidak ada absolute. Maksudnya tidak ada kehebatan lah pada Tuhan itu kalau Tuhan itu telah disalib ataupun anak Tuhan disalib. Sedang kerana yang agung pun, kepercayaan kita pun, kita punya faith pun ada bobrok kat situ. Maksudnya ada apa istilahnya sesuai, ada kecacatan ataupun ada ketidakcantikan dalam pemahaman terhadap agama. Kalau Yesus itu dah disalib, maka agama tak cantiklah. Berbanding dengan kepercayaan kita, agama Islam, kita mengisbatkan bahawa Allah itu kita tak nampak, tapi kita yakin dengan kewujudan Allah. Kita punya akal telah dipandukan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita melihat dunia ini secara pandangan zahir, kita nampak secara zahir. Dan batinnya pula, kita ni guide ni kalau dalam bahasa Melayu apa dituntun ataupun didorong dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan athar, dengan apa-apa hikmah ulama yang telah disampaikan kepada kita melalui penyampaian ilmu torasi. Bermula pada ilmu torasi, lepas tu sambung sampailah ilmu kontemporari yang kita dapat zaman sekarang lah. Maksudnya rantaian ilmu dan kefahaman dan keyakinan itu masih bersambung secara baik berbanding dengan rantaian kepercayaan akidah yang berlaku pada zaman Kristian. Zaman Kristian, zaman awal Kristian, ketika mana mereka mempercayai macam saya cakap tadi, Tuhan itu sendiri cacat. Maksudnya cela, derhaka lagi sampai perlu disalib. Maka agama Kristian yang asalnya absolut bagi orang itu hanya bertahan selama lebih kurang 13 abad. Dan kemudian selepas abad yang ke-13, wujudnya pula ateis, di mana mereka ini dah katakan bahawa naratif penceritaan ataupun agama itu sendiri tidak nampak logiknya di mana. Kalau nak percaya Tuhan, mana pergi bukti kewujudan Tuhan? Kenapa Tuhan itu perlu disalib sedangkan Tuhan itu mutlak? Maka akhirnya golongan-golongan agamawan ini tidak mampu untuk melawan hujah-hujah sains. Akhirnya ugamawan Kristian pada waktu itu terpaksa memperakui dan berlakulah zaman kemerosotan agama bagi orang Kristian. Berbanding pula dengan kita, orang Islam, kita punya peradaban kebudayaan ilmu, kita dijaga melalui rantaian pewarisan ilmu oleh ulama kepada anak-anak muridnya, kemudian disambung sehingga sekarang. Alright. Kalau dalam Islam, pandangan akal kita ini dengan saya nak tanyakan yang kalian faham tak apa ini maksud dengan akal? Saya duk cerita tentang akal, kita faham tak akal itu secara haknya apa benda? Secara zahirnya akal itu apa benda? Okay, saya nak tanya Abang Zikrun. Akal tu benda? Akal ni di benda luar ke ataupun benda yang ada dalam diri kita? Hello?
Okey, akal ni ada benda dalam diri kita. Okey, kalau itu jawapan daripada saudara ni lah, Faiz Nasruddin. Right. Akal ini dia adalah satu benda yang luar daripada diri kita. Faham tak? Akal ini adalah roh. Akal ini adalah roh, di mana roh ini dia memerlukan kepada jasad untuk dia menghasilkan insan. Faham tak? Okay, secara hakikatnya akal ini adalah saya bagi analogi macam mana sebuah mesin dia tidak akan mampu hidup tanpa kekuatan ataupun tanpa sumber elektrik. Macam tu juga manusia. Kita hanyalah satu jasad kosong yang mana yang menggerakkan atau yang menghidupkan kita dan yang memandukan kita adalah akal kita. Okey, akal itu terletak kat mana? Pada roh ataupun pada fizikal? Akal itu dia terletak pada roh, bukan terletak pada fizikal. Kalau kita katakan akal itu terletak pada otak ataupun terletak pada hati, maka haiwan juga dia mempunyai akal. Right? Tapi akal itu terletak pada roh. Roh yang Allah bagi kepada kita ni adalah roh yang istimewa lah. Roh di mana kita ni diberikan kemampuan untuk berfikir, kemampuan untuk menilai, kemampuan untuk kita membezakan di antara sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil. Right? Itu konsep umum ataupun konsep asas mengenai akal. Dan secara kesimpulannya, sebab hari ini saya nak ceritakan tentang konsep sahaja, tentang konsep asas macam mana cara berfikir orang barat dengan macam mana cara berfikir orang Islam. Okey, kesimpulannya kita dapat asingkan bahawa pemikiran orang barat sebenarnya telah terdiri daripada 3 perkara yang utama. Ya, saya cari poin dia. Umumnya, ilmu itu merupakan satu kumpulan bahan-bahan alam, zahir atau alam luaran yang nisbahnya direnungkan melalui pemperolehan ilmu dengan pendekatan yang dilakukan oleh rasional. Ini berdasarkan pada pengalaman serta pemerhatian, pengkajian, pemeriksaan dan penggunaan panca indera sebagai alat-alat penerima kenyataan luaran. Cara ini disebut sebagai rationalism. Dikenali juga dengan nama empiricism. Okay, yang kedua adalah tiada mungkin akal itu memperoleh ilmu yang yakin mengenai alam dalaman, alam batin dan alam rohani. Maksudnya, akal yang dimaksudkan oleh orang barat ni merangkumi Kristian, ateis apa semua tu, akal ini dia tak boleh memproses ataupun menerima benda-benda yang bersifat rohani, benda-benda yang bersifat metafizik, benda-benda yang bersifat ketuhanan. Yang ketiga, kepercayaan mengenai hakikat dalaman, mengenai alam batin, alam rohani hanya dapat dibentuk menerusi pandangan akal nazari yang menganggapnya sebagai teori dengan dugaan belaka yang keberadaannya tidak dapat diyakini. Macam saya cakap dengan orang Yunani dulu melihat, mereka melihat laut. Mereka melihat laut, siapa Tuhan laut? Mereka melihat langit, siapa Tuhan langit? Mereka melihat darat, siapa Tuhan darat? Tapi mereka ni hanya mampu melihat, mereka proses, mereka meyakini, tapi tidak ada sumber daripada pengetahuan yang jelas. Benda tu hanya berlaku melalui proses intuisi, hanya mengagak-agak sahaja. Melalui pengalaman, nak kata pengalaman, mereka tidak pernah berjumpa dengan Dewa Zeus, melainkan benda itu berlaku dalam naratif penceritaan dan mitologi sahaja. Berbanding dengan agama Islam, yang mana kita ada wahyu, kita ada hakikat kenabian, kita ada hakikat ketuhanan, di mana naratif itu memang betul-betul berlaku. Kita ada Nabi yang menceritakan apa yang berlaku, apa yang diperintahkan dan apa yang disuruh oleh Allah SWT. Itu antara konsep asas perbezaan di antara faham Barat dengan faham agama Islam. Saya buka dulu perbincangan ni sebab perbincangan ni saya faham dia agak berat. Memang perbincangan ni agak berat dan saya kalau boleh saya nak kalian juga berkongsi apa yang kalian faham mengenai tajuk perbincangan kita pada hari ini. Dan saya open lah. Maksudnya, saya nak buat perbincangan secara santai. Tapi dia macam agak berat sedikit. Respon tu mungkin agak berat sikit lah. Kalau kalian nak respon, boleh je nak tanya-tanya apa-apa soalan, boleh je.
Kalau saya tak boleh jawab, kita boleh jawab bersama, kita boleh bincangkan jawapan. Baik, kita buka Kali bukan saya nak pada, masuk. jadi kalau ada yang lain nak sharing ke pengalaman apa pembacaan dalam apa mengikut topik yang telah disebutkan lah, ya. Ada tak? Okay. Okey, terima kasih kepada Arif Haziq tadi atas pembincangannya yang berasakan dia sangat menarik untuk kita bincangkan, dan mungkin sebab apa kita di Abim Kosong mesti kan kita ramai orang-orang muda. So bila yalah abang pun pernah berada dengan Abim Mesir dulu, sementara masa tautin dekat Mesir. So kita faham masa dia, abang pun akui kadang abang pun masih bertatih lagi nak memahami macam mana karya Syed Naqib Al-Atas tu sendiri. So contoh dia lah, abang boleh ceritakan satu situasi yang mana kita bila usrah juga dengan budak di Mesir ni, dia ada je beza sikit lah. Abang masa-masa tu abang kat Malaysia kita ni tak biasa sangat baca buku Naqib Al-Atas, sebab Naqib Al-Atas punya buku kan dia agak high order teknik sikit kan, dia agak kebat sikit untuk kita fikir. Tapi sebenarnya kalau kita baca balik betul-betul dengan mendalam, kita syarahkan, kita bincang kawan-kawan, benda tu kita boleh faham sebenarnya. Tapi mungkin ada kesukaran sikit dekat sahabat-sahabat kita, mungkin sukar sikit untuk faham macam mana karya Syed Naqib Al-Atas ni, yang abang rasa mungkin kita boleh rendahkan sikit pada cadangan abang untuk kita bagi semua orang faham. Kita boleh rendahkan sikit laras perbincangan kita. Mungkin kita boleh bawa contoh-contoh yang lebih mudah untuk kita ni ke apa, sebab Arif pun boleh syarahkan benda ni, Arif pun syarahkan benda dengan baik. So ada kesukaran sikit sebenarnya macam mana kita nak faham karya Naqib Al-Atas ni. Tu pada pandangan abang yang abang rasa sekarang ni mungkin untuk peringkat yang kita sekarang, sebab kita faham macam mana Syed Naqib Al-Atas punya karangan-karangannya, karya-karyanya, dia banyak membentuk tentang falsafah, apa itu Islam, daripada sudut falsafah yang macam mana kita kena fikirkan benda semua, dan itu jugalah yang membawa, tapi idea-idea Syed Naqib Al-Atas berkenaan Islam apa sebenarnya jugalah yang membawa kepada penubuhan Istaq itu sendiri. Alhamdulillah sekarang Istaq itu sendiri masih berjalan sampai sekarang. Jadi bila disebut tentang tajuk pada malam ini, alhamdulillah Arif dah mengupas beberapa perkara yang mungkin abang rasa kita boleh faham secara ringkasnya. Adalah tentang macam mana kita nak faham macam ni Islam ni, kita kena faham benda ni satu daripada sudut Islam tu sendiri, dan kita kena luaskan juga macam mana Barat tu dia faham Islam tu sendiri. Sebab apa? Kalau kita boleh lihat selepas tahun 2001, selepas 9/11 itu, Barat memahami Islam itu dengan keganasan. Kita faham benda tu. Lalu sebab itulah yang membawa kepada pembunuhan 51 orang dekat Christchurch pun disebabkan mereka mengatakan Islam is teroris. Lepas tu juga yang di negara-negara lain yang mengatakan Islam ini adalah teroris. So macam mana kita sebenarnya hendak memahamkan orang lain tentang Islam tu sendiri dengan dakwah kita. Macam mana dakwah kita ni kena kreatif. Dakwah kita ni kena bil hikmah. Sebab tu juga dalam Abim, macam mana kita diajar untuk turun kepada masyarakat. Kita ni kena fahami wakil diorang ni macam ni. Kita kena belajar macam mana mereka ni dapat dakwah. Mungkin dakwah mereka ni kena melalui hiburan ataupun drama. So kita cuba masuk melalui drama. Sebab tu juga Abim ni dia buat sajak, dia buat syair. Sebab dia nak cuba sampaikan mesej tentang dakwah ni melalui sajak juga. Dan tu juga dulu bila kita sebut tentang al-intikhabat, bila waktu undi dulu,
Abim bukannya nak suruh pilih parti mana, tapi Abim nak memberi dakwah kepada masyarakat tentang demokrasi, macam mana kita ni kena betul-betul fahami demokrasi tu. Sebab tu keluar satu short video sikap tahun 2018 yang masa tu dengan bukan MTAS, masa tu dengan HAS kot, Masa Syabat tak silap. Tapi kalau kita nak kaitkan dengan dasar kita nak faham Islam, itu yang kita boleh simpulkan adalah macam mana kita nak memahamkan dakwah tu, macam mana kita nak strategikan dakwah kita ni kepada masyarakat di bawah supaya dia akan align dengan apa yang kita punya objektif. Jadi abang rasa itu sekadar itu saja. Okay, abang serahkan kembali kepada Al-Fazi. Saya lebih pada open talk. Sebenarnya saya nak dengar juga pandangan-pandangan orang lain. Contoh macam pandangan Abang Isyad tadi, Islam ni dia mudah dan kita kena sampaikan satu benda tu mengikut wakil kan. Saya suka bila kita melihat Islam itu secara mudah dan kita sampaikan kepada orang itu secara dalam bentuk kita mengikut, atau kita bukan mengikut, atau kita panggil kita menerima sesuatu itu dan kita cerahkan. Jadi kita memudahkan supaya orang itu dia memahami Islam. So itu konsep tu. Kalau orang lain, Umar Azhari. Ya, ada lain nak bagi sharing ke? Zikron ke? Baik jadi pembentangan Arif ni menarik lah. Kita kembali kepada basic untuk memahami dasar-dasar lah kan. Terutamanya daripada segi maksud akal kan. Benda tu basic, tapi kalau kita tak tahu ataupun kita lupa, dia boleh jadi, kita tanya apa akal ni apa sebenarnya kan. Tadi Arif sebut tentang apa? Intellectus Intellectus. Intellectus tu apa sebenarnya? Intellectus ni dia cara berfikir yang lebih kepada kita macam ni, kita melihat satu benda tu kita kaitkan dengan Tuhan, kita kaitkan dengan benda-benda ghaib. Itu intellectus. Intellectus yang dimaksudkan dalam istilah akal lah. Maknanya intellectus ataupun intelligence ni besar. Tapi kalau dalam konteks akal, intellectus ni kita melihat alam itu ada berkaitan dengan alam yang ghaib. Maksudnya kita tak nampak alam ni nyata macam tu je. Seperti yang Arif sebut tadi lah ya. Itu antara ciri-ciri ataupun key difference ataupun perbezaan utama lah kan. Dalam Islam seperti Arif sebut tadi, kita mengenali Tuhan tu, dia ada nabi yang membawa dan ada kitab dia sekali kan ya. Berbanding dengan kepercayaan lain, yang benda tu berdasarkan insting ya. Dan juga dan juga ceritalah, hearsays daripada ataupun penceritaan ya. Kalau dulu orang panggil pendeta-pendeta kan, yang cerita dewa-dewa ni macam mana kan ya. Jadi setiap dan orang barat ni bukan orang barat je lah, mana-mana kepercayaan pun sebelum hadirnya Islam pun memang macam itulah ya. Dan juga ada ada ajaran-ajaran Nabi yang dipesongkan lah ya. Tapi kalau yang ni kita fokus kepada
Barat dan juga Islam. Jadi Barat ni kebanyakannya dia percaya kepada dewa-dewa lah, ya. Dan Barat ni dia terpecah juga. Ada yang percaya kepada apa? Kalau Viking dia punya dewa lain pula, ya. Kalau budaya Norse, kalau budaya Norse dewa-dewa dia lain pula, ya. Kalau yang Greek, dewa-dewa dia lain pula, kan. Greek dengan Yunani tu sama lah, ya. Ada Zeus yang dia sebut dah lah, kan. Jadi setiap tempat yang dia pergi tu macam Chinese pun dia ada macam-macam dewa dia, kan, yang dia percaya, ya. Ada dewa ada dewa makanan, ada dewa cahaya kan. Bila kita baca tu kita ni lah, ya. Jadi kenapa kita kena memahami mereka, apa yang mereka fikirkan? Sebab dengan kita memahami apa yang mereka percaya tu, sebenarnya lagi memudahkan kita lah untuk mendekati mereka lah, ya, kalau kita nak lakukan dakwah kepada mereka, ya. Dan itu juga supaya kita tak cepat-cepat nak menyinggung mereka lah, ya. Bila kita percaya ni, kalau dalam konteks kita macam contohnya orang Cina, kan, ya. Orang Cina dia, walaupun kita tak ikut dia punya, ataupun kita tidak tapi kita tidaklah menghukum ataupun kita mempelekehkan dia punya tu, kan, ya. Sebab salah satu daripada metod dakwah adalah kita kena bagi dia rasa bahawa kita ni bukan ancaman lah, ya. Jadi bila kita memahami kerangka fikir ataupun dasar ataupun faham, kalau dalam konteks ni Barat dengan Islam lah, ya. Jadi kita ada peluang lah untuk kita memahami lebih mengenai mereka yang selain daripada kita lah, ya. Dan buku ni memang agak berat sikit. Abang pun tak pernah baca lagi buku ni. Sebab ada buku-buku lain yang abang rasa kena baca dulu. Buku Syed Nakib yang lain yang abang kena baca dulu sebelum baca buku ni. Ada macam bukanlah kita nak kata higher ranking, tapi dia macam kita kena baca dulu buku-buku lain. Contohnya asas dan akhlak dalam Islam, kan. Buku Syed Nakib atas, untuk kita faham dulu macam mana pemikiran Syed Nakib Al-Atas ni, ya. Kalau kita nak faham mudah cara pemikiran dia, sebab kalau kita tak kenal orang tu, kita susah kita nak faham dia macam mana, tau, ya. Jadi salah satu cara dia adalah kita kena kenal penulis ni macam mana, ya. Kalau kita rasa tu, kita boleh cuba baca buku dia yang agak mudah kita nak faham sikit. Contohnya macam buku Cak Ayam lah. Kalau Abim kita panggil buku Cak Ayam, kan. Islam dalam kebudayaan tu lah. Tak ingat nama-nama tak. Islam dalam kebudayaan di dunia Melayu macam tu lah, ya. Buku tu lah, ya. Di buku tu dia ceritakan tentang sejarah Islam di tanah Melayu, ya. Yang tu agak mudah sikit kita faham. Dan juga Islam dan asas akhlak lah, ya. Dalam buku Islam dan asas akhlak tu, kalau kita baca tajuk-tajuk awal, Syed Nakib Atas dia sebut dengan panjang tentang maksud perkataan din tu apa, kan. Dalam salah satu penjelasan dia disebut din tu adalah salah satu maksud dia adalah berhutang, kan. Jadi kita pun faham. Rupanya bahasa Arab ni dia ada
dia ada kedalaman dia yang sebenarnya bila kita faham betul-betul baru kita boleh appreciate bahasa Arab tu. Jadi daripada situ abang faham lah. Ya. Okay. Jadi itu je lah nak sedikit nak bagi sharing ataupun ulasan lah. Ya. Ada sesiapa nak ni tak nak tanya soalan ke ataupun nak buat sharing ke? Kalau tak jelas pun boleh tanya macam abang tadi kan. Abang tak faham intellectus tu apa. Akal tu haiwan ada akal tak? Boleh tanya juga kan. Haiwan ada akal tak? Kalau ikutkan yang kita belajar, kalau ikutkan penerimaan kita dekat Malaysia, haiwan ni tidak berakal. Tapi kalau ada perbahasan ulama yang mengatakan haiwan ini berakal, tapi akalnya tak sama macam manusia. Apa bukti yang haiwan ini berakal? Dalam Quran ni sendiri sebut bahawa binatang-binatang yang berada di langit, berada di laut, semuanya berzikir kepada Allah. Macam mana mereka boleh berzikir kalau mereka tak ada akal? Kalau Allah tu ciptakan mereka ni semata-mata binatang tanpa ada tujuan, tanpa ada semata-mata binatang sahaja, kenapa Allah hadirkan rasa zikir tu pada binatang? Jadi binatang ni ada akal, tapi akal dia berbeza dengan akal manusia. Kalau akal binatang ni sama dengan manusia, dia jadi lain lah nanti. Mungkin kita akan bekerja dengan ikan ataupun gajah yang memandu bas. Tu sebagai contoh. Dia ada limit dia lah kan. Dia ada limit dia. Lepas tu bila Dan kita kegagalan. Bila kita baca yang ada surah apa, di mana semut tu kan, Raja Semut tu memerintahkan dia punya ni supaya menghindari daripada Nabi Sulaiman kan, supaya tidak dipijak kan. Bila kita fikir balik, semut boleh berfikir juga kan. Dia macam tu. Jadi bila kita nak kata dia tak ada akal, tak boleh juga kan. Sebab dia boleh berfikir, lari dulu kan. Dia macam tu lah. Dan kalau kita tengok pun, haiwan pun dia ada perasaan semua, ada rasa marah kan. Jadi rasa marah, perasaan sayang anak ni semua kan, dia timbul daripada orang kata apa, daripada akal juga kan, daripada pemikiran juga kan. Dan baru-baru ni tengok ada ranking apa, haiwan yang paling sayang anak dia. Ada dikeluarkan oleh ML Studio lah ya. Antaranya haiwan-haiwan yang memang orang kata apa, dia daripada kecil sampai besar dia jaga anak dia ya. Contohnya burung lah ya. Burung anak dia memang orang kata tak boleh buat apa-apa kan. Jadi macam mana mak dia ni boleh berfikir nak bagi makan anak dia semua kan. Jadi benda tu bila kita fikir balik, kalau tak adanya akal, walaupun limited lah kan pada haiwan tu, macam mana mereka boleh ada rasa tanggungjawab kan. Okay. Boleh komen sikit Arif. Betul lah tu. Binatang ni dia ada akal, tapi pengetahuan kita terhadap akal binatang ni kita terbatas lah. Kita tak tahu sejauh mana akal diorang ni berfungsi. Hakikatnya kita tak akan pernah tahu. Benda tu kita serahkan pada Tuhan kita. Itu kalau cerita dari segi akal binatang kan. Kalau akal manusia pula, saya cakap tadi, kita pandang setiap benda ni, pandang ni kita boleh pandang dengan satu sudut saja. Contoh, kalau kita orang-orang yang terus kepada rohani, kita bincang semua benda terhadap, kita fokus pada rohani sahaja. Ataupun kita ni adalah orang-orang ahli akademik yang mana kita ni memang pandang dunia ni dengan pandangan yang zahir, maka kita akan fokus pada pandangan akal sahaja tanpa kita terkaitkan dengan rohani. Ini yang berlaku zaman sekarang, munculnya pemikiran yang mana manusia dah tak perlukan kepada agama. Itu satu. Manusia dah tak perlu kepada agama sebab agama sendiri pun tidak ada hujah ataupun tidak ada fakta yang kukuh yang boleh menyebabkan agama itu boleh menjadi sumber kepercayaan kepada manusia. Itu satu.
berlaku liberasi atau sekula dalam akal manusia. Sebab tu manusia ni tak boleh kita berfikir dengan akal intelektus dengan akal ratio semata. Tak. Konsep akal kita adalah berpandukan kedua-dua ni sekali. Kita tak boleh berpegang pada salah satu dia. Okey. Bila kita percaya ataupun kita pegang pada salah satu ini saja dan kita mengabaikan yang lain, contoh, kita adalah orang yang lebih mengutamakan kebudayaan rohani. Kita melihat bahawa yang memberi rezeki itu Allah, tapi kita tidak berusaha. Faham tak? Kita tak berusaha, kita tak berada di dalam alam yang nyata. Contoh, saya bagi contoh ya, kita berzikir tapi tak bekerja. Faham tak? Boleh tak kita kenyang? Tak boleh kan? Kita berzikir dan kita berzikir macam ni, kita berzikir dan kita tak bekerja, maka benda tu dia tak akan jadi. Contoh, kita ni nak bekerja kan, tak ada ikhtiar lain, angkat bendera putih contoh angkat bendera putih. Kita tak boleh berdoa kepada Allah SWT supaya kita ni diberikan rezeki tanpa kita berusaha. Usaha, ikhtiar tu bermacam-macam. Dan kalau kita, ni konsep saya ambil sebab yang berlaku dalam keadaan kita lah Malaysia. Kalaulah dalam keadaan negara sekarang kita terdesak, tak salah pun kalau kita menggunakan cara-cara yang mana lebih mudah boleh masyarakat kita gunakan untuk kita dapatkan bantuan. Saya tak nafikan yang bantuan itu datang daripada Allah. Tapi kalau usaha dan ikhtiar kita habis, tak salah kalau kita meminta bantuan. Kalaulah kata angkat bendera putih ni bukan budaya orang Islam, bukan budaya orang bukan budaya yang baik kerana membuka aib dan sebagainya. Bagi saya, ni pandangan peribadi saya sendiri, perkara tersebut perlu diteliti lagi. Sekarang kita dalam keadaan yang hakikatnya bukanlah darurat, tetapi keadaan masyarakat zaman sekarang, waktu sekarang ni, waktu PKP ni memang dah betul-betul terdesak. Jadi, kalaulah tidak ada cara lain ataupun tidak ada inisiatif lain yang boleh membantu masyarakat kita, maka apa-apa saja dibenarkan selagi mana benda tu dia tak langgar pada syarak. Tak langgar pada syarak pun kalau kita angkat bendera putih. Contoh, saya bagi contoh saya sentuh sikit tentang isu semata. Ya. Kalau ada orang pandangan lain ke, boleh je. Sebab itu bukan kita tak argue pun. Kita santai je. Sebab setiap orang dia ada pandangan yang berbeza kan. Okay, ada apa-apa lain yang lain nak kongsikan ke? Kalau tak ada, kita berhenti dulu di sini, boleh? Arif? Beri ruang untuk meeting pimpinan pula. Okay. Jadi terima kasih kepada Arif kerana perkongsian tadi. Cuma minta maaf lah, lewat sikit mula masalah pula tadi. Meeting tu. Jadi InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Okay. Hari Sabtu kan? Hari Sabtu. Okay. Jadi terima kasih kepada Arif. Sekarang saya serahkan kepada Zikron lah untuk memulakan sesi meeting